Assalamualaikum. Kami daripada grup 5 dan 6 akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban UHC 2022. Assalamualaikum, nama saya Abang Khairul Azizi bin Abang Ibni, nombor matrik TK22003. Assalamualaikum, nama saya Mirza Hilmi bin Ghazali. Nombor matrik ialah TK22010. Nama saya adalah Muhammad Dini Aiman bin Safawi, nombor matrik TL22003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Syaimi, nombor matrik CD22089, Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Okey. So, mari kita lihat dulu kandungan apa. Yang pertama akan ada pengenalan, pembentukan peradaban majmuk, dan akhir sekali ialah konsep negara bangsa. Okey. Yang pertama sekali ialah pengenalan. Pengenalan pada peradaban majmuk. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Bermula dengan peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti dengan peradaban Asia, peradaban Barat, dan akhirnya peradaban globalisasi. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan usaha mewujudkan negara bangsa, dilalui oleh pembinaan negara bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan, dan satu kewarganegaraan. So, ini untuk seterusnya pembentukan peradaban majmuk. Ini merupakan peta minda untuk semua jenis peradaban yang tergarap dalam masyarakat Malaysia dalam moden, iaitu peradaban Pak Malaysia, adanya peradaban Melayu, iaitu penduduk asal di tanah Melayu. Kemudian ada peradaban Asia yang terdiri daripada India, China dan Timur Tengah. Peradaban Barat yang merangkumi Belanda, Inggeris dan Portugis, dan akhir sekali ialah peradaban global. Ini merupakan impak daripada kerencaman sosial norma sejagat. Yang pertama, dari segi budaya politik baru, adanya kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan juga pelibatan. Daripada segi nilai politik, adanya amanah integriti, keadilan, accountability, transparansi dan juga keterangkuman. Namun, ada juga isu yang bangkit disebabkan oleh kerencaman sosial norma sejagat ni, iaitu sebagai contoh rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tadbir urus baik dan juga federalisme. Baik, saya akan serahkan kepada Helmi untuk bentangkan tadbir yang seterusnya. Okey, saya akan menerangkan tentang konsep negara bangsa. Okey, konsep negara ialah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir urus ke atas satu wilayah yang dipengaruhi oleh negara-negara lain. Maksud negara ni pula ialah sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Okey, elemen negara. Elemen negara ni dia ada 4, iaitu kerajaan, kedaulatan, wilayah ataupun sepadan, penduduk. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsep bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa ialah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Manakala apa pula itu kaum? Kaum pula ialah kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya tersebut. Okey, seterusnya etos nasional. Etos nasional ini ialah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat kepercayaan dan identiti bersama. Kelebihan pembinaan negara pelbagai bangsa ni pula ialah antaranya pengalaman sejarah yang dikongsi, nilai yang dikongsi, perasaan identiti bersama, nasib bersama yang merentasi sepadan etnik
tanpa menjejaskan identiti etnik, kesetiaan, komitmen, keterikatan emosi kepada negara. Okey, jadi kita dapat buat kesimpulan dalam peradaban majmuk sudah pasti wujud masyarakat berbilang kaum. Jadi, pelbagai jenis peradaban yang telah diresapkan ke dalam peradaban kaum Melayu yang menjadi peradaban masyarakat Malaysia zaman moden. Pembentukan negara pelbagai bangsa adalah tidak mudah kerana ia memerlukan usaha dan komitmen dari semua pihak terlibat. Oleh itu, setiap pelajar haruslah menghargai dan mengekalkan hubungan sesama kaum bagi memastikan tiada pecah belah dalam masyarakat pelbagai bangsa di Malaysia. Perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana penghayatan etika dan peradaban. Antara isi kandungan yang terdapat dalam slide ini adalah: pertama, pengenalan; kedua, konsep perlembagaan; ketiga, cabaran; keempat, sejarah dan garis waktu pengembalan perlembagaan; dan kelima, kerangka asas perlembagaan persekutuan. Pengenalan. Undang-undang ataupun perlembagaan merupakan aspek penting dalam membentuk etika dan peradaban. Antara tujuan undang-undang adalah untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menjadikan garis panduan atau tata cara kelakuan kepada masyarakat. Bagi perlembagaan persekutuan, ia merupakan undang-undang tertinggi dalam menyediakan ruang membentuk tapak integrasi dan menjadi wahana kepada penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia. Dan ia juga menjadi sumber kepada undang-undang lain dan juga menjadi sumber rujukan dalam membuat dan melaksanakan polisi. Ini termasuk undang-undang dan polisi berkaitan pembinaan negara dan bangsa yang mempunyai persefahaman, persetujuan, kesepaduan dan perpaduan. Seterusnya, sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan. Pertama, mari kita lihat undang-undang sebelum datangnya penjajah. Antara undang-undang yang wujud sebelum datangnya penjajah iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Antara undang-undangnya adalah Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Dan terdapat juga perlembagaan Johor dan Terengganu yang memperuntukkan seorang menteri dari kalangan Melayu. Ini menunjukkan bahawa perlembagaan telah wujud sebelum datangnya penjajah lagi. Seterusnya adalah Melayu Union. Antara sebab Melayu Union diperkenalkan adalah untuk menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Antara negeri-negeri yang disatukan adalah negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan negeri Selat. Dan pada tahun 1948, British telah membatalkan Melayu Union dan menubuhkan jawatan kuasa kerja yang terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Maka tertubuhlah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya, mari kita lihat kerjasama etnik, iaitu yang pertama CLC, iaitu Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat ataupun Community Liaison Committee yang terdiri daripada pelbagai etnik. Mereka ini membincangkan isu kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar pendidikan. Dan pada tahun 1955, terjadinya pilihan raya umum pertama yang memberi impak besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Dan wujudnya Parti Pekatan, iaitu Parti Pelbagai Kaum. Dan pada tahun 1956, Suruhanjaya Red telah ditubuhkan bagi mengubah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antara tugas mereka adalah untuk membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Jawatan Kuasa Kerja yang dipengurusi oleh Mac Gulliver dan Tengku Abdul Rahman telah ditubuhkan. Antara matlamat mereka adalah untuk menubuhkan kerajaan pusat yang kukuh, memajukan ekonomi Tanah Melayu, menyelesaikan hak istimewa orang Melayu dan lain-lain lagi. Dan pada tahun 31 Ogos 1957, draft perlembagaan persekutuan diterima dan buka kuasa secara rasmi serta diisytiharkan sebagai perlembagaan Tanah Melayu. Saya akan teruskan dengan definisi perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara, iaitu pertama, Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan 3 institusi tersebut. Pada masa yang sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut.
Antara perlembagaan yang terlibat dalam perlembagaan persekutuan adalah termasuk negara persekutuan, Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan, perlembagaan undang-undang tertinggi, elemen warisan kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi, pindaan perlembagaan, dan juga perkara subversif dan darurat. Seterusnya, elemen warisan menjadi tapak integrasi dan wahana penghayatan etika dan peradaban. Undang-undang merupakan aspek penting dalam membentuk etika dan peradaban. Tujuan umum undang-undang antaranya adalah untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan atau tata cara kelakuan masyarakat supaya hidup aman dan tenteram, harmoni dan juga bersatu padu. Justru, perlunya memahami perundangan, terutamanya Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi dalam penyediaan ruang membentuk tapak integrasi dan menjadi wahana kepada penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia. Elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Elemen-elemen asal dan tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu. Ianya seringkali dirujuk sebagai tiang seri Perlembagaan Persekutuan ataupun elemen asal iaitu indigenous. Perkara 32, 38, 70, 71 dan 181 iaitu institusi beraja, raja-raja di negeri, Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Seterusnya perkara 3, 11/4, 12/2 iaitu jadual keempat dalam agama Islam. Seterusnya perkara 153, keistimewaan Melayu dan juga kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Dan yang terakhir ialah perkara 152 iaitu bahasa Melayu. Secara kesimpulannya, setiap pelajar perlu memahami sejarah terbentuknya Undang-Undang Malaysia. Seterusnya, fahami bagaimana sejarah wujud dan konsep perlembagaan dibentuk untuk membentuk masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Hasil daripada wujudnya perlembagaan telah menjadi sebagai tiang seri dan tapak integrasi semua masyarakat Malaysia perlu faham, hayati dan praktik dalam kehidupan seharian. Ianya menjadi sebagai wahana kepada semua penduduk untuk menghayati secara bersama nilai etika dan peradaban Malaysia. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.